Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat dan peluang yang Allah kurniakan pada kita ini, di mana pada saat ini kita masih lagi berbicara tentang mengenai tajuk di mana kita cerita tentang mengenai lepas pada kematian kita ini, ke mana kita akan pergi. Dan kemudian bagaimana keadaan roh orang yang beriman kepada Allah berada dan di tempat mana mereka berada. Kita masih lagi dalam bicarakan tajuk ini, di mana pada perbincangan kita sebelum daripada ini kita panjang tentang mengenai bagaimana roh-roh orang yang beriman pada Allah saat mana mereka sesi soal jawab mereka selesai, kemudian mereka akan ke mana roh tersebut. Perbincangan kita pada sebelum daripada ini ialah yang pertamanya, roh orang yang beriman pada Allah ini akan berada dalam burung yang warna hijau dan juga warna putih. Yang ni yang kita sebut pengajian sebelum daripada inilah. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tentang keadaan demikian. Kita akan tanya, kenapa kita bincangkan tentang soal ini? Kerana kita jawabnya kerana di sana ada ayat Al-Quran Karim dalam surah Al-An'am ayat yang ke-98 tu, Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustauda. Ayat ni lah, berdasar pada ayat ni lah yang menyebabkan keluar beberapa hadis-hadis yang terang pada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut dialah yakni Allah, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah yakni Allah yang menghidupkan kamu daripada jiwa yang satu, daripada tubuh badan yang satu, itu Nabi Adam AS, yang menyebabkan kita berbiak di atas muka bumi ini. Kemudian lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut famustaqarrun wa mustauda, dan ada di kalangan, dan Allah telah sediakan pada kamu tempat kamu tetap, kamu tinggal di mana. Maknanya kamu ni keluar dekat Amerika ke, kamu keluar dekat Malaysia ke, kamu keluar dekat Mekah ke, di tempat mana kamu famustaqarrun, di tempat mana kamu kekal berada. Wa mustauda, demikian juga lepas pada kamu mati nanti, di mana tempat yang kamu akan disimpan roh-roh kamu. Dasar pada ayat ni lah yang menyebabkan keluar beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa asar-asar daripada sahabat cerita tentang mengenai bila kita selesai sesi soal jawab dalam kubur, bila masuk saja dalam kubur, maka selesai sesi soal jawab kita. Kemudian roh kita ni ke mana? Nanti akan ditanya. Lalu dijawab berbeza-beza keadaan seseorang berdasar pada berbezanya amalan kita hidup di atas dunia. Yang pertama kita dijawab oleh dalam berdasar pada hadis Rasulullah, berada dalam burung yang warna hijau dan juga warna putih. Roh orang mukmin ni selesai saja soal jawab, naik terus berada dalam burung warna hijau dan warna putih. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah cerita tentang mengenai burung ni banyak sangat. Burung yang berwarna hijau dan juga burung yang berwarna putih, dan dihinggap di pohon-pohon dalam syurga Allah. Yang kita sebut yang pertama kemarin. Kemudian yang kedua berada dalam di sungai depan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap pagi, pagi dan malam, makanan daripada syurga itu keluar dan diletakkan kepada setiap roh orang yang beriman pada Allah ini untuk makan dan menikmati segala apa yang diberi oleh Allah daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, dijawab lagi dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat kesimpulannya, berada dekat mana? Berada di dalam syurga terus. Berada dalam syurga. Ini yang disebut demikian. Kemudian tempat yang keempat berada kat mana? Hinggap di dahan-dahan
dan dahan-dahan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita sebut Ka'ab Ibn Malik menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, roh-roh orang mukmin itu wujud dalam bentuk burung yang hinggap di pohon-pohon syurga. Dalam bentuk burung, kemudian dalam syurga, kemudian hinggap berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala hinggalah dia kembalikan balik pada jasadnya pada hari kiamat. Disebut dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Yang ni yang kita sebut pada perbincangan sebelum daripada inilah. Nak sebutnya gambaran bila dalam keadaan demikian roh-roh orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ni berada dalam syurga Allah, kemudian hinggap dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung yang berterbangan. Sedangkan menurut riwayat Imam At-Tirmizi, hadis tersebut berbunyi roh-roh para syuhada itu berada dalam seekor burung yang berwarna hijau yang hinggap pada buah ataupun pohon syurga. Yang disebut demikian. Ummu Hani pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani ni ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika sudah meninggal, apakah kami akan mengunjungi dan sebahagian kami saling mengetahui sebahagian yang lain?" Dia tanya demikian. Kalau kita meninggal dunia ya Rasulullah, kami ni boleh saling mengunjungi ke ya Rasulullah? Ni yang kelima lah. Orang disebut roh orang mukmin ni kat mana? Saling bergerak dan cari roh-roh orang yang sebelum daripada ni yang telah meninggal dunia, saling bertemu di antara mereka tersebut, saling tanya khabar di antara satu sama lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, roh itu akan wujud menjadi burung yang hinggap di sebuah pohon hingga bila hari kiamat tiba, setiap roh masuk balik ke dalam jasad masing-masing. Disebut hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan, yang cerita tentang mengenai bagaimana roh orang yang meninggal dunia ni, bila meninggal dunia dia pergi ke mana? Kita akan tanya. Maka salah satunya dia akan berada dalam syurga Allah, saling mengunjungi di antara satu sama lain. Melalui Mahmud Ibn Labi' yang bersumberkan daripada Ummu Bashar Ibn al-Barra cerita tentang mengenai disebut bahawa dia pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang yang sudah meninggal dunia akan saling kenal mengenal ya Rasulullah?" Kita ni kan, kalau kita meninggal dunia ni, kita saling kenal mengenal tak? Kita saling bertaaruf tak di kalangan kita? Saling kita tanya khabar tak di antara satu sama lain? Kamu datang daripada mana? Kemudian kamu duduk kat mana? Tanya soalan demikian. Mereka akan buat demikian tak? Beliau menjawab, kebahagiaan untuk kamu. Lalu Rasulullah kata, beruntung kamu tanya soalan macam ni. Untung kamu tanya soalan yang sebegini. Jiwa yang tenang itu wujud menjadi burung yang berwarna hijau yang berada dalam syurga. Dia jawab demikian. Dalam keadaan sebegini, disebutnya bahawa burung yang berwarna hijau yang berada dalam syurga. Jika burung-burung di dunia itu saling mengenali di atas dahan pohon, demikian juga dengan mereka. Kalau burung-burung di dunia ni kan, kita tengok dia berkicau, berbuak di kalangan mereka sebut. Demikian juga roh-roh orang yang beriman pada Allah ni, begitu jugalah bila sampai lepas pada nak tunggu saat kiamat berlaku, mereka buat apa dia? Saling tanya khabar, macam mana keadaan keluarga kamu, macam mana keadaan kamu meninggal dunia, bagaimana perjalanan hidup kamu, saling kenal mengenali di antara satu sama lain dan saling bertaaruf di antara satu sama lain ini sendiri. Ini yang disebut demikian. Melalui Ibnu Luhayyah secara berturut-turut diterima hadis daripada Abu Aswad, Ummu Qurwah binti Mu'az Silmiyah dan Ummu Bashar isteri Abu Ma'ruf. Dia menceritakan, aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika sudah meninggal, apakah kami akan saling mengunjungi dan mengenali antara satu sama lain ya Rasulullah?" Ditanya soalan demikian. "Ya Rasulullah, kalau kami meninggal dunia ni, kami saling mengunjungi ke ya Rasulullah di antara satu sama lain?" Rasulullah menjawab, "Arwah itu wujud seperti burung yang hinggap di sebuah pohon hingga apabila berlaku hari kiamat tiba, mereka masuk semula ke dalam jasad masing-masing." Kita ni, bila kita, mudah-mudahan kita lah insya-Allah, orang mukmin ni,
bila kita meninggal dunia, kemudian lepas pada itu, sesak jawab berlaku, tanya selesai, lalu roh kita pun berterbang dalam burung yang warna hijau. Itu disebut demikian. Kemudian lepas pada tersebut, dalam keadaan begitu, kitanya saling berjumpa dengan roh orang ni. Roh orang yang telah meninggal dunia ni, di kalangan ahli syurga ni, masing-masing berjumpa. Bila berjumpa, masing-masing tanya khabar. Macam mana keadaan, macam mana suasana kamu, kemudian bagaimana anak-anak kamu. Semua saling tanya khabar di antara satu sama lain. Tu nak sebutnya sebagaimana yang digambarkan. Sampai bila berlaku hari kiamat, barulah Allah pulangkan balik roh itu, masuk balik dalam jasad masing-masing. Sebab tu kita jangan bimbang dengan kematian di kalangan kita. Yang kita kena bimbang kalau dia mati tidak masuk dalam syurga. Yang tu yang kita kena bimbang. Manakala yang kita ni pula, kalau dia buat amalan, di kalangan kita ni jaga amalan. Atas dunia ni kita jaga betul-betul amalan kita. Bila kita jaga amalan kita, meninggal dunia kita, insya-Allah waktu mana lepas pada sesak jawab tanya, kita pun berterbangan dalam di arasy Allah Subhanahu wa taala, dalam burung yang indah. Kemudian dalam syurga Allah berjumpa dengan orang-orang yang soleh-soleh di kalangan kita, puas hati hidup di atas dunia sekejap, tetapi merasai nikmat yang panjang di akhirat Allah, di waktu mana kita berada di alam barzah nanti. Dengan syarat kita mesti jadi orang mukmin. Jangan kita ni hidup dalam keadaan terleka, jangan hidup kita terbuai dengan urusan dunia. Ramai mana orang kita ni hidup ni, dia nampak dunia je, kejar dunia. Yang dia kejar tersebut, dia meninggal dunia, dia tak bawa-bawa pun yang dia kejar. Benda yang dia kena bawa, dia tak kejar. Benda yang dia sibuk, dia tak kena bawa, dia sibuk kejar harta benda. Orang kita kan sibuk kejar harta benda, tahu-tahu mati, tertinggal harta benda di atas dunia. Yang dia seorang-seorang masuk dalam kubur seorang-seorang. Yang dia sibuk cari glamour, sibuk dalam hidup dia nak kepada yang tu, yang nak pada ni. Bila dia mati, dia tak bawa pun benda yang dia ada. Masuk dalam kubur, dia penat je menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Segala benda yang dikejar, dia tinggal di atas dunia. Benda yang dia kena bawa, dia tak bawa pun. Zikir tak ada, tasbih tak ada pada diri dia. Kemudian mentakbirkan Allah tak ada dalam hidup, membesarkan Allah pada diri dia tak ada. Bila dia masuk dalam kubur, tengok kubur, na'udzubillah min dzalik, tidak memberi keamanan padanya, tetapi kubur menjadi pada diri dia kesengsaraan yang berpanjangan dalam kehidupan dia. Allahu Akbar. Dengan sanad hasan dituturkan hadis daripada Abdul Rahman Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, dia bercerita bahawa ketika Ka'ab sedang menghadapi kematian, Ummu Bashar binti Al-Barra mendatangi dia seraya menuturkan, Abu Abdurrahman, jika bertemu dengan si fulan, tolong sampaikan salamku untuknya. Waktu mana dekat nak meninggal dunia, Ummu Bashar binti Al-Barra ni mendatangi Ka'ab yang berhadapan dengan kematian, Ka'ab bin Malik. Kemudian isteri kepada Ummu Bashar binti Barra ni, dia datang jumpa dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wara', yang alim ni. Bila dianya Bashar binti Al-Barra ni datang ziarah dia, dia pun sebut, wahai Abu Abdurrahman. Anak kepada Ka'ab bin Malik ni nama dia Abdurrahman, lalu digelarkan Abu Abdurrahman. Jika bertemu dengan si fulan, kamu mati kejap lagi. Tengok sahabat-sahabat, dia buat demikian. Dia kata, kalau kamu meninggal dunia, kamu bertemu balik dengan si fulan, sampaikan salam aku untuknya. Allahu Akbar. Allah, tengok cara mereka demikian. Dia menjawab, semoga Allah memberi keampunan pada kamu, Ummu Bashar, kami tidak sempat melakukan hal seperti itu. Dia jawab balik. Dia kata, semoga Allah ampunkan dosa kamu, wahai Ummu Bashar. So, dia sebut demikian, jawab pada Ummu Bashar binti Al-Barra ini sendiri. Kami tak sempat nak melakukan seperti itu. Ummu Bashar kembali berkata, tidakkah kamu mendengar Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya arwah orang mukmin itu berjalan-jalan di syurga sekendak hatinya, sedangkan arwah orang kafir itu berada di sijin. Lalu Ka'ab bin Malik ni, bila dengar je begitu Bashar binti Barra ni, dia sebut demikian saja. Dia kata, tidakkah kamu pernah dengar
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh orang mukmin ini kalau dia meninggal dunia, dia kat mana? Berjalan-jalan dalam syurga Allah. Kemudian dia ikut nak pergi ke mana? Beza dengan roh orang kafir. Roh orang kafir berada dalam sijin. Lalu Ka'ab bin Malik jawab terus, benar apa yang kamu telah sebut itu. Maknanya dia asalnya dia nak tolak yang kain salam tadi. Tapi bila Bashar ni cerita balik, kamu jangan bimbanglah. Kalau kamu mati, maksudnya bila kamu meninggal dunia, lepas pada kamu meninggal dunia ni, sesi soal jawab berlaku, kemudian kamu lepas sesi soal jawab, tempat kamu kat mana? Tempat kamu dalam syurga Allah. Kamu kirim salam pada fulan bin fulan, disebut demikian. Allahu Akbar. Bila sebut saja begitu, lalu dia mula-mula Ka'ab bin Malik tak teringat yang Rasulullah dah pernah bagi tahu. Rasulullah bagi tahu roh orang mukmin ni kalau meninggal dunia dia pergi ke mana? Roh orang mukmin. Rasulullah kata pergi ke tempat dalam syurga Allah, merayau-rayau dalam syurga Allah. Kemudian dalam keadaan yang begitu, manakala roh orang kafir kat mana? Kat dalam sijin. Lalu alim ulama ditanya lagi, habis tu syurga dah disediakan ke sekarang? Ya, syurga tu telah tersedia sekarang. Sejak zaman kejadian manusia tu dah disedia dah syurga ni. Kemudian neraka pun dah tersedia. Tunggu masa je untuk dicampak dan dimasukkan manusia ke dalam nerakanya. Itu cara kepahaman kita lah. Daripada Damrah Ibn Habib dituturkan sebuah hadis yang mursal. Dia berkata bahawa Nabi pernah ditanya mengenai arwah orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya macam kita nak tanyalah. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan nak tanya, Rasulullah, kat mana tempat yang disebut dengan roh-roh orang yang beriman kalau dia meninggal dunia? Ke mana mereka pergi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, roh mereka berada dalam burung yang berwarna hijau yang bersenang-senang mengikut kehendak hatinya. Kat mana saja dia nak pergi, dia pergi. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, lantas roh orang kafir pula berada di mana ya Rasulullah? Lalu dijawab terus, roh mereka dibenam di dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Roh mereka itu ditanam di dalam neraka sijin saat mana mereka masuk saja dalam kubur ini. Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman, daripada Ibn Abi Ad-Dunya dan juga daripada Al-Munamat menuturkan riwayat daripada Sa'id Ibn Musayyab, disebut bahawa Salman Al-Farisi dan Abdullah Ibn Salam pernah saling bertemu. Abdullah bin Salam seorang Yahudi yang masuk Islam, berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Salah seorang di antara mereka kedua berkata pada yang lain, jika kamu bertemu Tuhan sebelum aku, tolong beritahukan pada aku apa yang kamu jumpai. Katanya mereka, bila mereka jumpa, mereka kata, siapa yang jumpa dulu dengan Allah di kalangan kita? Kita tak tahu ni kita siapa yang mati dulu. Siapa yang mati dulu di kalangan kita, dia berjumpa dengan Allah, tolong kabarkan balik pada kami yang masih hidup ini, apa yang kamu telah lalui pada diri kami. Teman yang satu lagi jawab, di antara satu sama lain jawab, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu dapat saling bertemu dengan orang yang masih hidup? Ni Orang yang mati itu boleh tak berjumpa balik dengan orang yang hidup? Tanya. Lalu dijawab oleh salah seorang di antara mereka itu, ya, arwah orang yang beriman itu berada dalam syurga. Arwah mereka itu dapat pergi ke mana saja yang mereka kehendaki. Mereka dapat berjumpa balik. Kalau kita tanya, jumpa kat mana? Jumpa dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Kadang-kadang kita tidur, kita mimpi dengan berjumpa dengan arwah orang ni, berjumpa dengan arwah orang ni. Maknanya apa dia? Orang yang roh-roh tadi, dia nak jumpa balik dengan orang yang hidup. Jadi, bila kita mimpi arwah yang telah meninggal dunia tu, kebanyakan alim ulama sebut, bila kita tidur dengan keadaan yang ada wuduk, kemudian kita dalam keadaan soleh, dalam keadaan kita terjaga, kaki tidak menghadap ke kiblat, tidur dalam keadaan betul, tiba-tiba malam tu mimpi berjumpa dengan arwah orang ni, berjumpa dengan arwah orang ni. Menandakan apa dia? Menandakan kita berjumpa balik dengan mereka yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia tu nak jumpa sangat dengan kita. Nak jumpa sangat, dia hadir dalam mimpi. Dalam mimpi orang-orang mukmin ini sendiri. Disebut, ni cerita pada yang disebut oleh Salman Al-Farisi dan juga Abdullah bin Salam. Dua-dua orang ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wara', yang saleh,
bila mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bila mereka bercakap di antara satu sama lain, mereka sebut macam mana orang yang telah meninggal dunia nak bagi tahu keadaan diri dia yang dalam kubur kepada orang yang hidup ni. Lalu alim ulama jawab, melalui mimpi yang mereka lakukan, yang Allah benarkan mereka yang telah meninggal dunia dihadir dalam mimpi dan dicerita kepada orang yang hidup ni macam mana keadaan yang berlaku pada diri mereka. Allahu Akbar. Ni kena ingat betul-betul pada diri kita demikian. Abdullah ibnu Ammar mengatakan, syurga itu digulung di puncak matahari yang setiap tahun diperlihatkan 2 kali. Sementara arwah orang yang beriman itu berada dalam burung yang menyerupai burung pipit yang memakan buah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Abdullah ibnu Umar berkata, arwah orang yang beriman itu berada dalam perut seekor burung yang berwarna hijau yang menyerupai burung pipit. Sama, dekat-dekat dengan burung pipit ni sebut. Di dalamnya mereka saling mengenal dengan yang lain serta diberi rezeki daripada buah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak gambarkan pada kita lagi. Kemudian melalui beberapa jalan diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang ketujuh, roh-roh orang yang beriman ini pergi ke mana? Yang ketujuhnya bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Sarah. Ni khusus kepada siapa? Khusus kepada anak-anak yang soleh. Anak-anak orang-orang alim ataupun anak-anak kita yang meninggal dunia dia tak sempat buat dosa dalam hidup ini. Dia meninggal dunia di saat mana kecil lagi. Mereka berada dengan siapa? Mereka berada dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Sarah alaihissalam yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Daud dan juga Ibnu Abi Ad-Dunya. Melalui beberapa jalan diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, anak-anak orang yang beriman itu berada di sebuah gunung di syurga Allah. Dalam syurga itu ada gunung. Gunung yang indah. Mereka semua ditanggung oleh Ibrahim dan juga Sarah hingga mereka dikembalikan pada orang tua mereka pada hari kiamat kelak. Maknanya, siapa saja yang kecil-kecil, yang meninggal dunia kecil-kecil ni, yang semua anak-anak kita yang meninggal dunia kecil-kecil ni, yang gugur dan sebagainya, yang Allah nak jadikan dia ni manusia, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dalam keadaan demikian, dia ni berada dengan siapa? Berada bersama dengan Sarah dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak gunung dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak bayanglah macam mana cantik dan indahnya kawasan itu. Kemudian dalam keadaan yang dijaga oleh siapa? Mereka sedang bermain dengan roh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga mereka bermain dengan Sarah alaihissalam. Ni nak sebutnya gambaran yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad Al-Hakim itu sendiri. Malam ni satu jawapanlah kepada kita semua. Ramai orang kita akan tanya, anak saya Ustaz, waktu mana dia meninggal dunia kecil-kecil? Adik-beradik saya meninggal dunia kecil-kecil. Mereka kat mana Ustaz? Kita jawab, mereka dalam syurga Allah dan mereka bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Bila berlaku kiamat, mereka mula dikembalikan pada ayah-ayah dan juga ibu yang telah melahirkan mereka tersebut. Dikembalikan balik pada orang tua mereka bila berlaku hari kiamat. Baru kita boleh berjumpa balik. Dengan syarat kita jagalah amalan kita sekarang. Inilah tujuan kenapa kalau tuan-tuan tanya, Ustaz tak bosan ke cerita tentang mengenai barzah, cerita tentang mengenai hari kiamat dan sebagainya? Ustaz tak bosan ke? Kita jawab tak bosan. Kenapa? Kerana cerita benda yang akan datang, benda yang masa depan dalam hidup. Manakala sahabat-sahabat penonton-penonton ni, jangan bosanlah untuk nak share kuliah-kuliah sebegini. Tolong bagi tahu orang pada sahabat-sahabat kita, pakak-pakak di kalangan kita, tekan button share je ataupun tekan button subscribe je di kalangan kita. Tu pun ramai mana orang kita ni malas, Ustaz tak nak, dia biar je, dengar je. Ada yang dengar, ada yang bila tahu ada kuliah dia tutup, tukar yang lain. Nak sebutnya orang kita, bukan orang Malaysia ni mesti orang Amerika yang mati dipanggil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebut lagi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam
Semua anak-anak yang lahir ni semua jadi dalam keadaan Islam. Yang baru lahir. Di dalam syurga mereka selalu kenyang dan tidak pernah kehausan. Tiba-tiba mereka mati. Mati dalam keadaan kecil-kecil lagi. Ramai kan orang kita kan. Bila meninggal dunia, anak-anak kecil-kecil lagi meninggal dunia. Keluar-keluar baru 2 jam meninggal dunia. Kadang-kadang keluar-keluar baru 2 hari meninggal dunia. Kadang-kadang baru nak membesar meninggal dunia. Anak-anak mereka sebut. Mereka berkata, anak-anak ni dalam syurga, Tuhanku, datangkanlah kedua orang tuaku. Dia sebut, Ya Allah, datangkanlah kedua ibu dan ayahku kepada kami, Ya Allah. Dia sebut demikian. Dia sentiasa mereka ni berdoa. Doa, Ya Allah, naknya berjumpa dengan mak ayah. Naknya jumpa dengan abi dan ummi. Naknya nak berjumpa dengan abi dan mami. Dalam hidup mereka tersebut, mereka sentiasa sebut pada Allah, Ya Allah, naknya berjumpa, naknya berjumpa. Di kita pula, jangan pula kitanya anak-anak nak berjumpa. Kita pula buat PL tak nak berjumpa. Banyak. Buat PL tak nak berjumpa ni apa dia? Kita tak semayang, kita tak tutup aurat, kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Akhirnya, kita tak berjumpa lah dengan anak-anak syurga ni. Yang ni yang menangis ni, orang lain semua dah masuk syurga ni, dia merayau dekat depan pintu syurga. Dalam hadis Rasulullah yang lain, cerita ramai mana anak-anak kecil menangis depan pintu syurga. Bila ditanya, disebut pada malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada malaikat, arahkan mereka tu semua masuk dalam syurga. Bila Allah tahu keadaan yang berlaku. Lalu, waktu mana malaikat suruh masuk syurga, mereka jawab, tak nak, tak nak. Kenapa tak nak? Ayah kami, ibu kami tak datang-datang lagi. Ayah kami tak sampai lagi. Kami, lalu dia jawab, mak ayah kamu masuk dalam neraka. Dalam neraka. Oh, dia lagi kuat tangisan. Lagi kuat tangisan. Anak-anak ni, dahlah di dunia kami tak berjumpa mak ayah. Di akhirat ni pun tak berjumpa juga ke ya Allah? Dia tanya Allah. Dalam riwayat cerita demikian. Mereka sibuk tanya, Ya Allah, tak boleh ke kami nak tarik ayah kami, ibu kami ni masuk dalam syurga kamu, Ya Allah? Lalu Allah suruh malaikat nilai. Pergi cari orang yang mana-mana yang layak untuk diberi syafaat, tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara. Cerita panjanglah. Sampai peringkat bila dah masuk dalam syurga tu, malaikat tanya, Allah suruh tanya neraka. Neraka penuh dah. Kamu dah macam mana neraka? Katanya neraka, kami ni banyak lagi ni orang dalam neraka. Tanya dalam syurga, dah penuh dah. Syurga jawab, penuh dah ya Allah, tak muat dah. Kemudian Allah kata, tak, boleh lagi. Lalu sebut pada malaikat, pergi cari lagi orang nak diberi syafaat. Cari lagi. Nanti kita akan sampai dalam bab syafaat nanti, kita akan cerita tentang mengenai orang-orang yang diberi syafaat untuk masuk dalam syurga Allah. Salah satu syafaat apa dia? Anak yang meninggal dunia, waktu mana dia kecil-kecil, untuk ditarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara tu anak-anak kita sekarang ni buat apa? Kita akan tanya. Buat apa sekarang ni? Mereka berada bersama dengan Nabi Ibrahim AS dan juga Sarah AS dalam keadaan yang mereka diasuh sehingga bila? Sehingga berlakunya hari kiamat nanti insya-Allah. Masih diriwayatkan daripada Ibn Abi Ad-Dunya, kali ini daripada Khalid Ibn al-Ma' daripada dia mengatakan di syurga terdapat sebuah pohon yang disebut pohon Tuba. Ni. Yang ke-8, roh-roh mereka yang meninggal dunia ni, roh orang beriman ni meninggal dunia ni berada kat mana? Kat pohon Tuba. Kat pohon Tuba. Dan dekat pohon Tuba ni, yang semuanya dapat menyusu. Semuanya dapat minum air daripada pohon Tuba itu. Anak-anak yang meninggal dunia dan masih menyusu akan diberi susu daripada pohon Tuba tersebut. Maknanya pohon tu, dalam syurga ni, ada sebuah pohon yang disebut pohon Tuba. Tuba maksudnya pohon orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Tuba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Beruntunglah kamu kalau kamu sibuk mencari kesilapan diri kamu dibandingkan kamu cari silapnya orang lain. Beruntung kamu kalau kamu hidup begitu. Tuba ni liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Dia sibuk cari mana salah aku, mana silap aku, mana diri aku yang tak betul. Dia sibuk cari diri dia. Rasulullah kata Tuba. Pokok Tuba ni kat mana? Kat dalam syurga. Dalam syurga. Ada sepohon pokok Tuba dalam syurga ni diberi minum. Ada susu yang keluar daripada pokok Tuba ni
yang diberi minum kepada mereka yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia ni sendiri. Dalam keadaan yang disusu, anak yang meninggal dunia dan masih menyusu, dan diberi susu daripada pohon tuba tersebut. Pengasuh mereka adalah Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Orang yang dekat dengan Allah dipanggil. Ibnu Abi Ad-Dunya juga menuturkan riwayat daripada Ubaid Ibnu Umar. Dia mengatakan di dalam syurga terdapat sebuah pohon yang dinamakan pohon durru, seperti lembu pegah yang memberikan makan pada anak-anak penghuni syurga. Durru. Ni dalam syurga ada pohon lagi, pokok dipanggil durru. Mahqul menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya arwah anak-anak keturunan kaum muslimin berada dalam burung-burung yang berwarna hijau yang berada di sebuah pohon di syurga yang diasuh oleh datuk mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Nak sebutnya ada yang sebut roh-roh ni pun, roh-roh anak kecil ni pun ada dalam burung-burung yang warna hijau juga. Ada juga demikian. Kemudian daripada Khalid Ibnu Mai daripada Ibnu Abi Hatim menuturkan, sesungguhnya di syurga itu terdapat sebuah pohon yang dinamakan pohon Tubah, pohon penghasil susu yang menyusu anak-anak penghuni syurga, anak yang lahir dalam keadaan keguguran daripada rahim ibunya berada di salah satu sungai di syurga. Yang ni saya sebut banyak kali pada tuan-tuan. Walaupun gugur, letaklah nama anak kita. Saya sebut banyak kali tu. Ni, sebelum daripada ni. Walaupun ada pandangan kata tak perlu letak nama. Saya kata berdasar pada hadis ini disebutnya walaupun keguguran, anak yang lahir dalam keadaan keguguran, keluar juga gugur, menandakan apa dia? Allah nak buat dia manusia. Tak nama di akhirat nanti anak kita ni dia panggil nama kita. Mudah-mudahan demikian. Kerana Allah dah buat dah dia jadi manusia. Walaupun kita kata baru 2 minggu baru start, baru 2 minggu pun Allah nak buat apa? Nak buat manusia kan? Allah nak jadikan manusia. Walaupun dia tak terbentuk lagi makhluk. Bagi saya kata tak nama. Mudah-mudahan di akhirat nanti dia panggil nama kita. Dia mendoakan untuk diri kita. Berdasar pada hadis ni disebut anak yang lahir dalam keadaan keguguran. Keguguran daripada rahim ibunya. Anak yang lahir daripada rahim ibunya berada di salah satu sungai di syurga. Dia berenang-renang di dalamnya sampai hari kiamat kelak. Itu yang ke-9. Mereka buat apa dia? Mereka berenang-renang dalam sungai, dalam syurga Allah. Main tak habis-habis. Budak-budak kan? Dia suka kan dengan kolam renang, dia suka. Dia suka dengan air sungai, dia suka. Dia suka keadaan demikian. Lalu kanak-kanak ini, Allah jadikan bila dia gugur daripada kandungan ibu dia. Gugur daripada kandungan ibu dia. Lalu, dia tak jadi manusia ni. Tak sempat jadi manusia, gugur. Baru 2 minggu, gugur. Baru 2 bulan, gugur. Baru 3 bulan, gugur. Tiba-tiba nak letak kat mana dia ni? Berada dalam sungai, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berenang-renang dalam syurga Allah menjadi manusia yang menunggu saat kehadiran ibu dan ayahnya datang kembali. Melalui Ibnu Abbas yang bersumberkan daripada Ka'ab, Ibnu Abi Syaibah daripada Al-Baihaqi menuturkan, di dalam syurga Ma'wa terdapat burung yang berwarna hijau. Di dalamnya bersemayam para arwah para syuhada. Kalau kita sebut yang ke-10, dalam mereka berada di syurga Ma'wa. Syurga Ma'wa. Kemudian dalam burung yang warna hijau, dalam keadaan bersemayam arwah para syuhada. Mereka bersenang-senang dalam syurga. Arwah keluarga Fir'aun berada dalam burung yang warna hitam, berulang alik di atas api neraka. Disebutnya. Sedangkan arwah anak-anak kaum muslimin berada di dalam burung pipit di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Roh keluarga Fir'aun pagi petang melalui macam burung gagak begitu. Duduk melalui lintah-lintah neraka. Tiap-tiap hari Allah tunjuk pagi petang, tunjuk neraka. Untuk dia tersebut, manakala roh orang yang beriman pada Allah, anak-anak orang yang beriman pada Allah berada dalam burung pipit di syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung dalam perbincangan ini pada malam-malam yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Cukuplah malam ni panjang-panjang sangat, tak ingat semua, tak kena gaya orang kita. Kita belajar sikit-sikit ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang berterusan dalam kehidupan kita untuk kita jadi di kalangan orang yang saleh insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa ya, pakat-pakat subscribe dalam YouTube. Sekarang ni kita
Pakak-pakak ramai kan. Orang kita suka sangat subscribe dalam apa dia, dalam channel-channel yang lain, entah apa-apa. Cuba tuan-tuan subscribe dalam channel Ustaz Ahmad Dusuki tersebut. Tuan-tuan tekan button merah di channel Ustaz Ahmad Dusuki itu, pakak-pakak di kalangan kita lah. Kemudian demikian juga di tuan-tuan nak like dalam Instagram dan juga dalam Facebook, semua tersebut kita pakak-pakak di kalangan kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada setiap apa yang kita belajar ini. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.